So question 9 semalam question 9 kita dah buat dah yang triangular loop ni. Sorry Syuhada. Okay. So kita dah buat yang triangular loop ni and then kita dah dapat dah sampai moment. Okay, ni moment saya last. Sama tak? Awak punya moment. So last moment dapat ni dia tak seperti yang you jangkakan sebelum ni lah. Kalau ni negatif, ni positif, lepas tu ni negatif, positif kan. Tidak semestinya. Okay, dia depends. Depends jawapan lah. Depends dekat load-load yang ada kat atas ni lah. Okay. So next, semalam soalan dia sambung semalam dia suruh determine support reaction, sketch SFD. Okay. Dia tak suruh bending moment diagram So saya dah kira dah, ni jawapan saya. Kecil sikit kot, nampak ke? Okay, besar sikit tak apa. So okay. So AY saya, ni AY ni, so dia naik sini AY 75.34. Okay, nak buat shape diagram, ada yang tanya saya shape diagram okay tak madam? So shape diagram, so first buat AY ni 75.34. You tekan kalkulator, tolak 60, setengah darab tapak dah tinggi, setengah darab tapak dia 4 meter, darab tinggi dia 60. You dapat yang BY ni punya nilai. Okay, you dapat nilai dia negatif 44.66. Lepas tu nanti dia nak tolak naik. That's why ni positif. Positif ni maksud dia. Okay, maksud dia in this direction. Maksud dia kat sini So shape diagram saya macam ni lah. So nilai yang ni 44.66. Sekejap saya tengok balik. Kejap Alright, okay. Dia dapat 44. Oh, okay. Saya punya ni salah. Saya akan tambah so saya punya shape diagram macam ni. Okay. Okay, kena tinggi dan turun. Lepas tu baru dia turun balik. Lepas tu dia dapat nilai BY yang kedua ialah negatif 10.60. Okay, so tally lah kat sini. So baru dia turun balik negatif 10.60. So tengok dekat gambar ni. So tak ada load along member BC tak ada load, so straight line lah, constant. So dia constant along this member. So constant lah along this member. And then tengok balik dekat awak punya dapat berapa ni, dapat CY awak 10.60. So dia sebenarnya tutup balik. Tutup daripada sini ke sini. Okay, tutup dengan jarak dia 10.60. So that's why positif. So dia naik ke atas yang tertutup. Lepas tu tengok dekat CY dekat CY you dapat CY ni berapa? CY awak dapat 30. Positif. So dia naik atas 30 lah. So that's why dia naik atas 30. And then you tekan kalkulator 30 tolak. Tolak berapa? 20 kali dengan 1.5 tak salah saya. Tolak 20 kali dengan 1.5. So dapat kosong. So that's why dia close loop lah. Nilai kat sini 0 kat D ni. Ada soalan tak? Sama tak macam you punya? Ni melengkung Okay. So you boleh noted sikit. Ni jarang berlaku ada triangular loop tu. Okay. You boleh noted. Okay, noted bila nak tunjuk macam mana kejap. Saya copy je gambar dia. Kejap Madam. Ya. Kalau kita nak lukis SFD ni kan, ada beza ke kalau dekat soalan tu dia bagi UDL rectangular dengan UDL triangle? Ni lah shape ni, saya nak beritahu ni shape dia. Buat note sikit lah. Okay, ni contoh safety. Okay, bila dia triangular ni, saya buat note sikit. SFD dia bentuk macam mana?
Okay, bila, nak cakap triangular load, shape, kita belajar trend shape of Shuffle diagram for triangular load. Shape dia curve. Curve ni. So, sebenarnya kalau you kira, you boleh dapat curve lah kan. Kalau you kira satu meter you masukkan 2, 3, 4 ni, you dapatlah bentuk ni curve. Okay, tapi trend dia kalau triangular load ni, bentuk dia, shape for diagram dia curve macam ni. Okay, bukan straight line. Kalau yang ni straight line lah, macam ni kan straight line. Okay, boleh? Ada soalan lagi? Boleh saling. Ada madam. Apa dia? Kalau UDL macam ni, UDL, bentuk dia straight line macam ni. Okay, ni straight. Tapi kalau sebabkan dia UDL, ni kira uniform load juga, tapi dia triangular load. So, dia melengkung. Okay. Kalau untuk yang ni. Okay, untuk triangular load. Ni madam, kalau kita nak cari apa? Nak tanya apa? Kalau kita nak cari area untuk bawah tu macam mana? Area? Pak, dia tak soalan tak minta bending moment diagram kan? Kalau let's say dia tanya bending moment diagram. Let's say okay, let's say you kena kira satu-satu lah kot. Kena buat potong macam ni. MX. Buat MX. Boleh? Ada idea tak? Ada idea tak? Potong kat sini buat MX. Lepas tu nanti dapat shape dia. Tu kat sini. Tak ada idea. Tak dapat idea? Tak dapat. Contoh, you dah ada AY ni kan? Okay. Contoh kat sini. Ni. Contoh sini. Contoh kat sini. You cut kat sini. Kita boleh buat juga. Dia ada dua cara selain daripada area method. Dia ada dua cara. Okay. Sekejap, apa nak potong ni? Tak apalah, bolehlah guna ni. Kata yang potong kat sini. Okay. Katalah yang potong dekat tengah-tengah tu. So, bending moment diagram ni macam mana naik? So, ni tak adalah kan? Belah ni tak ada kan? So, belah ni tak ada. Saya tunjuk sekejap. Okay. So, bila potong, bawa sini, ni tak ada kan? Yang ni potonglah ni tak nampak Yang sebelah ni, bentuk dia macam ni kan? Okay, you ada AY, nilai dia 35.34. Ni X value awak. Kita boleh buat cara tradisional tu juga. Sebenarnya nak buat bending moment diagram, boleh guna cara tradisional tu. Okay. Macam ni ada idea tak? Cari MX. Ini MX. Alright. Sebenarnya kita boleh guna cara ni. Macam ni ada idea tak? Kita ambil dekat buat MX. Ni tak ada tau yang belah sini. Yang ni potong tau, ni tak ada. Yang sini tak ada lah. Bila you dekat kat sini kan, you potong kat sini. So you ada X value, so 75.34 kali dengan X minus 36.45 minus macam mana nak buat yang ni? UDL ni. Potong lah ni jadi segitiga. Jadikan dia trapezium. Boleh jadikan macam ni. Sekejap, sorry. Sebab dia bentuk dia jadi trapezoidal tu kan. So you kena buat dua macam ni. You kena bahagi dua. Satu yang bentuk rectangular, satu yang triangular. Dia complicated sikit lah. So you kena tahulah dia punya centroid kat mana. Ni kat sini. Centroid. Okay. You kena tahulah centroid dia kat mana. Ni mestilah 1/3 kat sini centroid. Siapa yang tak faham? Siapa yang tak clear? Kena tulis lah kan. So kena buat macam ni lah. Saya tulis lah kan. Soalnya kalau tak. Okay, so jadi equation awak tu dia jadi okay. 75. Maksudnya total moment X equal to 0 lah. Y positif lah Okay, saya anggap macam tu lah.
So 75.34 kali dengan X minus 36.45 minus setengah darab tapak dia X, darab tinggi dia kalau ini dah berapa? Kalau ni 60 kena cari berapa tinggi kat sini. Macam mana nak cari tinggi tu okey. Kejap Katalah you tahulah nilai tu Katalah boleh dapat lah. Bila bagilah berapa nilai yang tinggi. Okay, darab tinggi darab dengan X divided by 2. Okay, minus darab. Okay, minus berapa tinggi ni? Okay, saya katalah tinggi ni, saya bagilah tinggi ni berapa. Nak bagi nampak kan? Madam, kalau angle dekat hujung tu kan, dia bagi yang hujung, yang triangle baru tu sama ke? Angle ni? Angle? Kalau dia bagilah. Angle tak ada guna kot dalam ni. Macam tak ada guna je dalam kira-kira moment ni. Okay. Katalah dia bagi ni 20. So ada bagi, ni bagi 40 kan. Ni tinggi dia je 40 lah kat sini kan, 20. Saya bagi 2 lah, katalah 30 kan. Okay. So ni 30, tinggi ni separuh ni 30. Setengah darab tapak dia X, darab tinggi dia 30. Darab dengan X. So, bukan X divided by 2 sebab dia triangular load. So 1/3 daripada X. Minus tinggi dia 30, panjang dia X divided by 2. Complicated lah, panjang lah sikit kan. Lagi ada tak equation lagi? Minus MX. Ini cara, ini boleh dapat juga sebenarnya nak lukis shear diagram. Okay, so you keluarkan MX, you boleh dapat moment every each single ni X equal to 1, 2, 3, 4. You masukkan nilai, dapatlah moment berapa. Boleh mekanik slow, boleh juga. Ni kira moment macam biasa je lah. Ya. Betul. Thank you. Okay, so samalah yang ni pun boleh potong tengah-tengah ni nak cari MX berapa ni, itu sama. Okay, so nanti dapatlah shape yang sama ini moment diagram. Okay, ada soalan lagi? Madam, yang tu shear force diagram kan? Okay. Kalau support memang dia akan kembali kepada kosong balik, lepas tu baru naik ke turun Okay, untuk shear force diagram Dia tanya. Ya. Tak semestinya ke zero, maksudnya pergi ke zero dulu. Support. Tak, you boleh je tekan calculator sebenarnya. Kalau you tahu contoh, okay, ni saya tunjuk Saya tunjuk awak Awak boleh je guna calculator tanpa nak tengok yang atas ni. Sebenarnya ada satu cara lagi, you boleh je tengok tanpa guna cara yang ni. You nak lukis shear force diagram, you boleh guna calculator je. You dapatkan nilai yang pertama je. AY dia 75.34. Okay. So bila you dapat AY 75.34, untuk yang kat sini, nilai yang kat sini. Okay, calculation dia. Okay. You ambil calculator. Okay. Ni tak dapat kat luar ni nak ajar satu-satu ni. Okay, so you ambil calculator, ni untuk nilai yang kat sini nilai yang kat sini. So you ambil calculator, you tekanlah calculator. Sekejap ada macam mesej masuk. Okay, so 75.34. Okay, so tengok dekat gambar awak ni. Okay, ni AY awak kat sini kan tadi 75.34. So ni direction awak ke bawah. So bila direction ke bawah, tolak lah. So tolak setengah ni kan, area ni tolak setengah darab tapak dia 4 meter, darab dengan tinggi dia 60.
Okay, berapa you dapat? Nilai dia? Boleh tekan kalkulator tak? Apa you dapat? Negatif 44.66. Inilah nilai dia, negatif 44. You dapat negatif 44.66. Dapat nilai kat sini. Lepas tu, you tengok balik dekat awak punya ni. Okay, you tengok balik kat sini. Tally. Tally nilai dia. BY awak, sekejap. Mana kenalikan ni? Nampak tally. BY awak 44.66. So, bila tally, you tariklah sampai ke atas. 44.66. Okay, baru you tengok dekat BY yang next tu berapa nilai dia. BY awak yang next nilai dia negatif 10.60. So baru you tarik turun bawah negatif 10.60. So disebabkan tak ada load atas dia, so straight line negatif 10.60. So tengok dekat CY awak nilai dia 30. Okay. Sorry, CY yang kat sini 10.60. So naik atas 10.60. Naik atas 10.60. Okay. So you dapat nilai yang dekat sini. CY awak kat sini 30. You bawa naik 30. Okay. So lepas tu you tengok dekat sini pula. Okay, dekat sini pula. Okay, dekat sini. Apa jadi kat sini? 30. Okay, 30. Dia dah ada dalam tangan 30. Okay. Dia 30. Dia ada dalam tangan 30. So 30, you tengok dekat sini load awak ada apa? So you tekan kalkulator 30, naik atas 30, tolak 20 kali dengan 1.5. So dapat 0. Okay, so dapat 0. So that's why you tarik terus sampai ke 0. Macam tu lah nak lukis Shuffle diagram. Okay. Faham? Saya ajar satu ni. Dapat value yang dekat sini. Kat sini. Okay, yang ni value yang dekat sini. Negatif 44 ni. Tinggal negatif ni. Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak masuk. Okay, kalau tak ada, saya nak masuk next punya soalan. Okay, boleh. Okay, okay, tengok question 5. Okay, question 5 ni saya nak you tengok je dulu. Okay. So mungkin you boleh salin yang last je jawapan dia. Okay, saya terangkan je dulu. You buat lah. Okay, so question 5. Okay, March 2017. Kalau tengok kat gambar dia, you dah biasa buat dah. Okay, tapi ada soalan yang ni saya nak tekankan macam mana nak buat soalan yang ni. Propose maximum shear force. Lepas tu bila dia ubah soalan ni daripada 25 kN dia tukar 60 kN, apa jadi kat shear force diagram dia? Okay, itu soalan dia nak. Okay, so soalan yang pertama, okay ni ada statement so saya terangkan dulu soalan dia. Okay, soalan ni dia ada fixed support dekat E, ada pin support dekat B dan D, overhanging 15 kN, ada combination load dekat atas B dan D. Lepas tu UDL 25 kN lah. So ada beza kat sini 1.5 EI. Okay, 1.5 EI. Yang lain EI lah. Okay, and then dia ada bagi bila berubahnya dia punya UDL ni jadi 60 kN meter. So dia bagi table, dah siap dah, dah bagi final moment dia yang kita kira selalu ni. Okay, total moment tu dia dah bagi dah. Ini bila 60 kN per meter. Okay, yang 25 kN per meter ni kena kira lah macam biasa. So, okay. Kat sini saya nak terangkan, saya nak, okay. Sekarang ni saya nak tanya you. You selalu guna, kalau gambar macam ni, you guna kat sini 3 EIL ke 4 EIL? 4 EI over L ke ataupun 3 EI over L? You guna kat sini. Kat BD ni. 3 EI.
3 EI. So actually kita boleh guna 4 EI juga sebab sometimes bila orang tengok gambar ni dia boleh interpret, okay, dia boleh interpret yang ni tengah-tengah join, yang ni last. Dia ada perception lah, perception orang dia lain-lain kan. So boleh jadi kalau macam saya mungkin saya fikir yang ni yang ujung dia, sebenarnya overhanging. Mungkin ada orang fikir yang ni ujung dia, yang ni tengah-tengah, masih tengah-tengah. So dia akan assume yang ni fix, yang ni fix. So sekarang saya nak terangkan dia. Dulu jawapan nanti betul lah. Dia punya. Ya. Okay. Dua-dua jawapan betul. Okay. Okay. Okay, so dua-dua jawapan boleh dikira betul. Alright. Kita tengok jawapan dia dua-dua. Saya tunjuk kat awak yang saya dah buat 4EI over L dengan 3EI over L. Okay, saya terangkan yang 4EI dulu. Okay. Saya bukan apa, saya nak terangkan dua-dua sebab hello, ya? Saya nak terangkan dua-dua supaya you ada optional. Okay, you boleh bukan kata salah lah. Nanti you kata, you tengok member you kelas lain, dia kata, oh ni kita buat 4EI lah, you buat 3EI salah. Tak, semestinya so dua-dua betul. So tengok ni saya buat yang 4EI. So saya terangkan. Okay, saya katakan yang tadi BD dengan DB saya tadi 4EI. So saya dapat inilah nilai saya. Okay, kalau saya guna 3EI ni nilai saya. Tak sama kan? Tapi betul dua-dua. Okay. Kecuali dekat sini ujung dia memang pin lah juga. So ni kalau ni memang kena 3EI over L. Kalau 4EI salah. Okay, yang ni je. Okay. Okay, boleh faham tak? Okay. So 3EI, okay. So saya guna 4EI over L lah. So ni 4EI over L saya. Yang ni pun 4EI over L. Okay, so ada keterangan kat sini lah kan. Saya ada tanya kawan saya lah, kenapa 4EI boleh, 3EI boleh, berbincang lah, kami berbincang, okay. So, kalau guna 3EI over L, so jadinya dekat sini far n bila ni 3EI over L, yang ni jadi far n pin lah. Okay, so bila far n pin, okay, kita punya carry over tu berubah lah. Okay, so carry over kepada B akan jadi 0 lah. Faham tak maksud saya? So contoh dia macam ni lah. Okay, kalau kita fix macam ni. So ni 4EI over L sebab ni fix. Kalau ni fix pin dia 3EI over L. So carry over akan berlaku. Dia akan jadi macam ni. Saya tunjuk kat sini. Okay, yang ni saya tunjukkan yang carry over yang jadi fix dulu lah. Okay, saya tunjuk yang fix dulu. Okay, lagi saya tunjuk yang saya kata yang ni pin. Okay, sebab sekarang saya punya objektif adalah untuk yang 4EI over L. So, bila ni fix. Lagi saya tunjuk calculation yang saya buat yang 3EI over L. Okay, yang ni fix. So, bila fix, yang ni setengah, ni setengah. Yang ni setengah, ni setengah. So, that's why dekat sini saya punya carry over saya setengah. Yang ni pun setengah. Okay. So ni kalau guna 4EI over L. So dia punya keterangan kat sini bila design So design kalau guna 4EI over L kita jadikan dia fix. So reinforcement bar dia kita guna reinforcement atau rebar atau U bar. Okay. So maknanya U bar tu sampai sini kita terus je U bar. Okay. Kalau 3EI over L kalau kita buang ni ini sebab design lah, ni case design lah. Okay. So that's why yang boleh tak boleh tu. Kalau ni kita punya extend reinforcement bar tu. Kalau kita tukar tu jadi kita extend rebar kita daripada middle of beam to middle of end spot. So kita akan extend daripada middle ni kita akan extend. Okay. Ataupun daripada middle ni kita akan extend sampai sini. Kita tak buat U bar.
Okay, tu beza design lah. Nanti belajarlah masa design. Okay. Kebanyakan lecturer dia akan guna yang ni lah. Okay, kebanyakan lecturer dia akan guna 3EIOL. Okay. Right. So, dia punya distribution vector samalah macam biasa kira. Okay, FEM dia macam biasa juga. Dia FEM due to settlement pun sama. So, dia akan beza kat sini je. So, kalau saya assume ni 4EI over L, ni 4EI over L. So, saya punya carry over tu yang ni boleh carry ke sini. Okay, tu beza dia. Yang ni setengah, ni setengah. Yang ni setengah, ni setengah. So, disebabkan ni fix, so dia ni boleh carry ke sini. Okay, kalau dia tak carry ni salah lah calculation awak bawah ni. So, bila carry, saya dapat last kali saya punya jawapan yang ni. Okay, kosong, 30, negatif 30, negatif 32.11, 32.11, 109.52. Okay, kalau saya tunjuk yang 3EI over L pula saya punya jawapan saya yang 3EI over L. Okay, you boleh try lah kalau siapa suka nak buat calculation banyak kan, suka nak buat kira-kira, boleh try. Tak ada masalah. Okay, saya tunjuk yang 3EI over L pula. Okay, yang ni yang 3EI over L. Okay, so samalah kan gambar dia. Okay, beza dia kat sini. Stiffness factor dia 3EI over L. So saya kira. So DF dia lain lah. Okay, berubah lah. Mungkin tadi 2/5 dengan 3/5. Yang ni jadi 1/3 dengan 2/3. Okay, sebabkan calculation tu lah dalam ni. Okay, yang ni sama. FEM dia. Due to settlement pun sama. Okay, carry over ni. Okay, bila 3EI over L, yang ni boleh carry kat sini, ni boleh carry kat sini sebab dia fix. So, untuk 3EI over L, yang ni boleh carry kat sini je. Okay, setengah. Kalau ni ke sini 0 lah. Ni pun 0, ni pun 0. Carry dia. Okay, so jawapan dia last kali sama. Beza sikit lah. Macam kalau tadi 32.1111. 32.11, yang ni 32, negatif 32. So boleh dikira lah. Okay, so ada beza sikit. Tadi 109.25, yang ni 109.13. Ni sebab decimal places lah. Okay, boleh. Okay, so sekarang objektif saya nak terangkan yang ni sebenarnya. Kalau you buat nanti soalan ni, mantau kan nak test nanti you try buat kan. Okay, so objektif saya ni, propose maximum shear force, satu maximum shear force. Okay, bila kita increase 60 kN. Okay, so sekarang ni saya buat dah buat saya punya shear force diagram. Okay, untuk 3EI over L ni. Samalah kan, saya dah buat reaction saya. Kenalah kira buat reaction kan, baru buat shear force diagram. Lepas tu saya dah buat shear force diagram saya. Okay, ni shear force diagram saya lah, yang warna biru ni Jangan tengok yang merah ni, nanti saya terangkan yang warna merah ni. Okay, ni shear force diagram saya warna biru ni, bentuk dia macam ni. Okay, ada turun sebab ada 8 kN tengah-tengah ni. Turun, naik dulu, lepas tu turun balik ke sini. Okay, ini kalau UDL dia 25 kN per meter. Okay, sekarang soalan dia, okay, tanya maximum shear force. So, maximum shear force berlaku kat mana nilai paling tinggi walaupun dia negatif. Okay, so kat sini tengok 84.54, negatif 84.54. So, itu adalah maximum shear force dia berlaku dekat E. Okay, tu kalau soalan tanya tu Lepas tu, dia kata, dia dah bagi table ni, table Q5 ni. Kalau ubah UDL dia tadi 25 kN per meter jadi 60, dia dah bagi moment yang last tu. So, kita kena buat balik soalan dia. Okay, baca betul-betul. Soalan dia kata, justify changes in shear force diagram daripada D to E saja. Okay, using final moment. Okay, so saya akan buat dengan nilai yang dia bagi ni. Saya ambil balik saya punya ni. Laju pusing-pusing Okay, saya ambil balik yang saya dah buat atas tadi tu. Okay, saya just tukar ni je. Daripada 25 jadi 60. Okay, nilai ni pun berubah moment ni. So, saya dah buat kat bawah ni.
Okay, ni nilai saya. Okay, bila positif ni maksud dia DB yang positif ni, so clockwise lah. D to B So ni D to B. Okay, so maknanya yang sebelah sini. D to B, 3.44. So bila clockwise, so saya tukarlah tanda saya clockwise. Dengan nilai 3.44. Okay, yang ni dia tak bagi kan B to D. So guna nilai yang asal. Nilai yang ada bagi kat atas. Okay, so saya dah tukar dah ni 60. Saya kira balik shear force saya berapa. Okay, ni nilai saya dapat BY saya 102.85. DY saya dah berubah dah. Daripada tadi nilai dia berubah jadi 85.15. Okay. Lepas tu dia bagi lagi. Dia kata ni nilai dia 1 ED, E to D 130.78. Positif So positif E to D 130.78. Yang ni negatif 3.44. So kira balik UY saya dapat 132.45. DY saya 47.55. Okay. So bila dah buat, saya dapat shear force diagram saya daripada yang macam ni rupa dia. Okay, dia berubah jadi macam ni. Okay, so dia nak tengok changes dekat D to E saja. So tadi changes dia daripada sini ke sini, so dah berubah dari sini. So dia suruh justify changes. Saya rasa soalan awak tak macam ni lah. Ni soalan dulu susah-susah InsyaAllah awak punya senang lah kot. Justify the changes in shear force diagram daripada segmen D to E. So tengok balik gambar dia yang asal ni. Daripada sini. Okay. Daripada sini ke sini dia dah berubah daripada sini ke sini. Okay. So ada intersection. Tulis je lah changes dia. Okay. SFD intercept X axis ataupun ada zero line. Ni dia intersect kat sini. Ataupun tadi negatif right. So ni dah ada dah positif. Okay, ada positif dengan negative value of SFD. Tu je. Dia nak ayat macam tu je. Okay. Faham tak? Ada soalan? Madam, justify tu maksudnya state the changes ke macam mana? State changes lah tadi. Apa yang berubah? From your observation, apa yang berubah? Macam tu lah. Okay. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita habis kat sini je.